الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لك أمري ويسر لي أمري وتكفل سنكته وتكفل لساني وكلا simpulan terlebih dahulu yang qauli. Semoga yang mendengar dapat memahami. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alim 'allimna minka ma tarda bi anna wa ya halim kulli. Kita menyambung pembacaan kita daripada kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Hidayatul Hidayah, yaitu susunan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pagi ini kita sambung pada pelajaran kita berkait dengan yang keduanya ialah adab-adab bersahabat. Adab-adab bersahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, yakni adab-adab bersahabat. Adab bersahabat. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihadihi bid-darain. Wa adabu suhbati al-itharu bil mal. Fa in lam yakun hadha فبذل الفضل من المال عند الحاجة والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير أحوج إلى التماس وكتمان السر وستر العيوب والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث وترك الممارات فيه وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه وأن يشكره على صنيعه في وجهه وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه وأن يعفو عن زلته وهفوته ولا يعتب عليه وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجته فيروح سره من مهماته. Jadi seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya. Yaitu bahawa ia pertama mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya.
Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat dirinya. Al-itharu bil mal. Pertama soal yang berkait dengan harta, mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka dia seorang yang kurang harta atau sebagainya, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan. Fa'in lam yakun hadha fa badlul fadli minal mali indal hajat. Sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih dari hajat diri. Kadang kita ni ambil yang tu je lah. Sini juga tulis. Ambil perkara yang indal hajat. Adapun keutamaan sebenar dalam kita bersahabat ni ialah kita melebihkan pada keperluan harta kita itu juga kepada sahabat kita. Itulah apa ni tuan, kita ambillah yang adna. Dan kalau tak kuasa kita, sama ada kita kekurangan atau kemampuan dari sudut kekuatan iman kita lah, nak mengutamakan sahabat kita dengan harta benda, bukan senang. Itulah sebenarnya yang ditekankan oleh Imam Ghazali dalam adab kita bersahabat. Yang pertama soal mengutamakan akan sahabat kita itu dengan harta benda. Nah, harta benda kita lah yang kita ada. Sebab benda tu benda kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu sekali-kali tak akan dapat kebajikan sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu paling kasih. Susah. Bukan kata orang yang kita kenal, orang kita tak kenal. Yang kita tak kenal pun kita sakit hati kalau dia minta tolong dengan kita. Tambahlah kita kenal, ataupun balik. Yang kita kenal, kita tak apa nak seronok nak bantu dari segi harta, tambah kita tak kenal. Itu yang ialah kalau kita orang minta sekali, kita bagi lagi. Minta kali kedua, kita bagi lagi. Minta kali ketiga, kali empat dia ni asyik minta ke. Mulalah kita nak jawab pada dia. Tak habis minta. So kita bayang kalau Tuhan tu dengan kita begitu. Tidakkah kita diminta hari-hari lah? Kita diminta hari-hari, nak rezeki hari-hari, nak kaya hari-hari. Apa saja yang kita buat tu kita, tidakkah kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberi kepada kita, beri mudah ke, beri apa sajalah. Allah kata, kalau Allah pun sebut begitu, aku bagi dah semalam, bagi dah minggu lepas, aku bagi dah tahun lepas, cukup lah. Kalau sifat kita makhluk tu begitulah. Allah tidak begitu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan, tidak pernah jemu untuk memberikan kelebihannya, kurniaannya kepada kita, sehingga kita yang rasa jemu, kita yang rasa cukup dah bagi dia ni. Padahal baru 3 kali. Cukup dah kan, aku dah bagi dah. Susah hati kita orang bagi minta dengan kita. Kalau kawan rapat, susah hati dah kita. Maksudnya sejak kawan dengan dia ni 10 kali dah aku tolong dia. Mungkin dalam hati dah, tak sebut kat mulut, saya tolong keluarkan tu. 10 kali dah tolong dia ni. Minta lagi.
minta lagi, minta lagi. Hai, bosan tu ni. Kayaknya kita mula jauh. Cuba yang kalau Tuhan dengan kita. Sedangkan kita dengan Allah, kita nak Allah bagi kita. Kita minta. Kita tak minta. Kita minta. Berhajat semua kita kepada Allah Subhanahu. Itulah kelemahan kita manusia yang jemu dengan ketaatan. Sebab tu hadis tu Nabi sebut di awalnya, khuzu minal a'mal ma tutiqun, innallaha la yamallu hatta tamal. Jadi kita beramal ni, kita beramallah dalam ruang lingkup kemampuan kita. Asalnya begitu. Syarak memerintahkan kita bila beramal dalam ruang lingkup kemampuan kita. Kerana kita ni cepat sangat rasa tak payah nak istiqamah. Payah nak beristiqamah dengan satu amal. Tapi sebab tu innallaha idza ahabba amila ahadukum amala bani hatta tamallu. Dan di hujung tu Nabi kata, Nabi Allah sangat kasih kepada amalan bila kamu buat secara adwamuha, berterusan, wa inqal. Yang penting kita istiqamah. Yang sikit yang istiqamah. Saya baca satu seorang ulama, dia sebut dia sebelum tidur dia ambil masa 10 minit 10 minit untuk dia membaca, sehingga dia kata aku boleh khatam baca Fathul Bari, aku boleh baca kitab. Yang kita tengok dua maktabah kita tu ada terjemahan Fathul Bari tu kan, Syarah Sahih Bukhari. Dia khatam dengan asbab dia membaca setiap malam 10 minit saja. Tapi dia buat setiap malam, tak pernah berhenti. Sikit. 10 minit tak banyak mana. Kan? Kita dah baca tazkirah lepas asar tu daripada dulu. Kitab Riyadhus Shalihin itu lama dah habis. Sikit je kita tazkirah tu. Baca hadis tu 1-2. Kalau tak baca, tak habis, saya sendiri kan. Bila kita baca sikit, tapi kita buat berterusan, tak berhenti. Jangan berhenti. Sikit je, 5 minit je. Tuan baca dengan keluarga tuan-tuan, ambil satu hadis hari tu. Satu hari 2 hadis tu. Cuba tengok setahun. Kalau ambil 300 hari, darat 2 hadis. Dah 600 hadis habis kita baca. Habis satu kitab setahun. Tapi buat hari-hari lah. Tentu kalau kita nak buat hari-hari. Ataupun nak buat 3 hari. 4 hari seminggu. 5 hari seminggu. Buat betul-betul. Habis. Tapi kalau tak buat, tak habis langsung. Tak ada langsung. Tak. Tapi bila kita buat sikit-sikit, habis. Tapi berterusan. Itu yang kalau buat hari-hari. Tak kira apa pun. Hatta sebulan sekali pun kita buat satu benda tu. Tapi bila kita buat terusan, sebulan sekali tengok habis. Apa pun kerja yang kita buat. Sebab tu Nabi sebut Allah suka amalan yang kita buat secara berterusan. Sebab kita ni cepat sangat mari rasa bosan. Mari rasa jemu dengan satu benda yang kita buat. Nak buat betul. Namun kita buat. Iltizamkan diri. Membaca ke, hadir majlis ilmu ke, berzikir ke, baca Quran ke. Kalau nak baca banyak, buat sikit. Amalan yang kita nak buat secara berterusan. Lama-lama, insya-Allah, dia akan menjadi kebiasaan kita. Kerana akan sampai masanya kita tak mampu dah nak buat amalan.
Sewaktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengganjari apa yang telah menjadi kebiasaan kita bila kita dapat melakukannya ketika dalam keuzuran kita. Uzuran kita. Sakit ke, musafir ke. Kita biasa dah kuliah subuh tu. Hari tu kita musafir. Tak boleh nak kuliah subuh. Seolah-olah kita sedang berada di kuliah subuh pada itu. Ganjarannya tetap ditunjukkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam mengutamakan sahabat dari sudut hartalah nak sebut. Susahnya. Yang keduanya, kata dia, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Itu satu lagi susah kita nak. Wal i'anatu bin nafsi fil hajati ala sabilil mubadarati min ghairi ahwajin ila al-dimas. Yalah, kalau dah sampai hajat dia itu pun dia dah bagus dah sebenarnya. Tolong sahabat kita ni, apa keperluan dia, apa hajat dia, dalam keadaan masa dia berkehendak. Lebih mulia lagi sebelum berkehendak sahabatnya itu atau dia minta tolong. Kita faham dah. Yang ini disebut at-tafahum ni. At-tafahum. Dalam ilmu usrah ni ada sifat at-tafahum, al-fahmu. Bila kita dah mengenali at-ta'aruf, peringkat yang kedua at-tafahum, dia faham apa keperluan dia, apa hajat sahabat dia, apa kehendak dia. Dan kalau sahabat dia itu pemimpin dia ke, kalau sahabat dia itu guru dia ke, kalau sahabat dia itu jiran dia ke, dia tahu kehendak dia. Saya sebut tadi, peringkat pertamanya pada hajat yang dia perlukan. Lebih mulia lagi sebelum sampai dia meminta keperluan hajat dia, kita dah tunaikan tadi pertolongan itu. Sebab apa? Sifat memahami itu. Dan kalau kita lihat dalam hayat kehidupan Nabi SAW, begitulah para sahabat. Bila mana mereka memuliakan Rasulullah SAW dalam memahami kehendak Nabi SAW. Ini yang kita kata ketinggian ukhuwah Islamiyah ni. Yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bukan sekadar kita cerita bila dia mati, kita iringi jenazah ke perkuburan itu. Dia memang biasalah kewajipan dia, sakit kita ziarah. Apa lagi? Itu biasa, itu memanglah satu kewajipan. Itu pun kita tak tertunai dah tu. Tapi Imam Ghazali nak bawa kita sampai peringkat yang lebih tinggi daripada itu. Dan inilah nilai. Kalau tadi disebut dalam ithar yang Allah sebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ketika Allah memuji golongan Ansar dalam Quran, sikap mereka terhadap golongan Muhajirin ini, mereka melebihkan golongan Muhajirin lebih daripada diri mereka. Tuan, nak pergi sampai peringkat sambut ceraikan isteri untuk pilihlah. Ini mana ada dalam orang faham lain dalam konteks kita ini. Kata apa ni? Tapi Islam melihat soal tafahum itu, memahami itu sampai ke situ. Dan itu dirakamkan dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana betapa nak memuliakan para Ansar ini terhadap para Muhajirin sampai Allah menggelarkan mereka Ansar. Itu hebatnya ithar itu. Begitulah kita nak bawa, nak memahami penghidupan ukhuwah Islamiyah di kalangan para sahabat sesama mereka, di kalangan para sahabat dengan Rasulullah SAW yang dibawa dalam konteks kita bersahabat pada hari ini.
Kita kadang rasa kurang sangat kita ni, sahabat-sahabat kita sakit, kita tak orang kata tak sedar, tak tahu mana, tak sudah sedar meninggal dah. Allah Akbar tak. Sahabat-sahabat kita selalu Jumaat, tak ada mana selalu Jumaat kita tak ada. Tak. Ini benda-benda yang sebenarnya subhanallah yang kita kena lihat dalam adab-adab persahabatan kita. Menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Segera. Malah kita ada hajat kita ada keperluan kita ada kerja kita nak selesai, ada keperluan kita nak selesai. Tapi pada ketika itu sahabat kita tu ada keperluan. Sanggup dah kita nak mendahulukan dia dalam menyelesaikan berbanding dengan keperluan diri kita. Ini yang benda besar. Jadi kendaki adalah bersegera tadi. Al-i'anatu bin nafsi fil hajat ala sabilil mubadarah. Bila sahabat tadi rasa ada orang nak bantu dia segera tu, dia rasa macam Allah, rasa besar hati. Satu lagi kadang-kadang bukanlah dengan keuangan sangat, kadang dengan rasa tanggungjawab, rasa bersama sedih, bersama susah, itu yang utamanya. Ialah bila sebut tadi soal keuangan tu ada satu bebanan yang besar pada kita. Tapi kadang-kadang bukan hanya berkongsi dari sudut bebanan keuangan itu, tapi yang lebih besar daripada itu bebanan perasaan, kesusahan tadi. Dia tahu ada orang bersamanya. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabatnya. Wa kitmanus sir. Seorang sahabat dalam adab bersahabat ialah menyembunyikan rahsia sahabatnya semampu yang mungkin. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Terutama rahsia-rahsia yang melibatkan keaiban sahabatnya. Ada perkara-perkara dalam hidup kita bersahabat ini yang sekadar dia hendak kita dengan dia je tahu. Tak boleh nak cerita orang lain. Ataupun dalam kelompok tu je dia panggil rahsia. Cukup lah. Kenapa nak disebarkan keluar? Tak perlu. Adablah menyembunyikan rahsia sahabat. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. Dia berkait dengan selepas daripada itu sitrul uyub. Bila dah bersahabat tu memanglah bila kita tak rapat, bila kita tak selalu berjumpa, kita tak tahu mana keaibannya. Bila selalu jumpa, tahulah mana aibnya. Suku suami isteri lah, sebelum kahwin, tak tahu, bila dah kahwin, tahu lagi lah. Di situlah pentingnya dalam adab perkahwinan, adab persahabatan untuk menutup keaiban. Atau orang kadang-kadang dia suka duduk jauh. Dan diajar juga dalam adab kita berziarah. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah berasing-asing, maknanya jangan selalu. Di sana akan menambahkan kasih sayang. Sebab apa? Bila kita selalu bertemu tu banyak tengok nampak air tu lah. Dah selalu sangat dah pergi, mula seronok juga. Panggil hari-hari ni tandang, habis biskut rumah aku kata, tak. Tadi lah kita akan jadi cepat bosan tadi. Sifat kita tu begitu. Sekali bagi, dua kali, begitu. Sekali kita tolong, sekali kita jamu, tak apa dah, dah mari hari-hari nak jamu. Kita pun, hari kamu mungkinlah, dua mungkinlah, ketiga ambil sendiri lah. Malah dah nak jamu tu. Tentu tak, itu sifat kita. Akhirnya dia tak jadi benda yang menyebabkan asbab untuk mendatangkan kasih sayang tadi. Sebab kita, manusia ni sifat dia begitu.
Jadi cepat sangat dia akan mari rasa jemu dengan apa yang dia lakukan. Terutama dalam bab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kaiban, datanglah nampak keburukan. Dia mula dah senarai, dia tak nampak dah kebaikan-kebaikan tadi. Dia tak nampak dah nak mengisi hidup tadi. Asalnya kenapa kita nak berhubung ni? Kita nak mengisi hidup kita. Nak mengisi hidup kita. Tak boleh duduk seorang kita ni. Kita sifat kita nak mengisi hidup kita. Kita kena bertemu orang. Kita menjalin silaturahim ni. Adik-beradik ke, jiran ke. Itu semua adalah yang Islam, yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan dalam hidup kita untuk mengisi hidup kita. Di sanalah wujud kasih sayang, sifat mengambil berat, sifat toleransi, sifat bertolak ansur, sifat maaf ni tuan-tuan. Salah satu dari perencam kita berhubung. Bila ada yang buat salah, ada yang minta maaf, ada yang memaafkan. Itulah, di sanalah akan datang manusia ini dibina kestabilan hidup dia. Akan berlaku keseimbangan dalam hidup. Adanya maaf-maaf, adanya bertolak ansur, adanya sifat toleransi, adanya tanya khabar, ada orang beri salam, ada orang jawab. Itu Allah Subhanahu wa taala uruskan perjalanan kehidupan kita supaya manusia berhubung di antara kita untuk mengisi kehidupan kita. Dia akan jadi, sebab kita tak boleh buat hidup kita ni satu benda je. Sifat kita tu, sifat manusia tu. Dia tak boleh. Sebab tu Allah rencanakan kepelbagaian dalam perjalanan hidup kita. Yang kelimanya kata dia berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Wasukutu ala tablighi ma yasu'uhu min mazammatin nasi iya. Kita ni cepat sangat nak adu domba tadi. Bila dengar benda-benda yang tak baik yang orang lain sebut tentang sahabat kita, bukan kita menjadi batu api. Seeloknya kita diam dulu. Itu adab dia, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Dia seolah macam kita sendiri yang cela pula. Kita disebut orang lain. Ni kadang manusia ni ada gitu juga style ini. Dia kata orang lain sebut, dia kena sebut. Lepas tu dalam adab tak perlu nak sampai kalau betul kita ni bersahabat. Kenapa kita nak memperdengarkan perkataan yang menyakitkan sahabat kita walaupun daripada orang lain? Susah hati dia. Susah hati dia. Melainkan di sana ada dalam ahad itu dia akan sebut akan datang. Jadi asasnya ialah kena berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya, mana mencela kawan dia tadi. Yang mencela. Yang keenamnya, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Yang baik tak apa. Adabnya kita sampaikan benda yang baik untuk memotivasi dia perkara-perkara kebaikan yang dia dah buat. Dia akan sebut juga nanti ada orang yang tak mampu juga. Iblaghu ma yasuruhu min sana'in nasi alaih. Adabnya kita bila perkataan yang baik kita sampaikan, yang buruk kita diamkan. Terutama dalam bab perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dia lakukan dalam akhlaknya supaya dia termotivasi untuk terus melakukan lagi ketaatan tersebut. Itu tujuannya. Tujuannya istiqamah. Dia terus melakukan perkara yang baik tersebut. Yang ketujuhnya, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Dia kata responlah. Beri respon yang baik. Tengok. Wa husnul isra'i indal hadith. Ini kemahiran dalam berkomunikasi, orang kata. Kemahiran mendengar. Maknanya sama ada hari ni orang sebut tu dah. Kalau kita dengar isteri bercakap, dengar anak bercakap, dengar suami bercakap, dengar. Mendengar ni pun satu benda yang kita sebut tadi.
cara Allah Subhanahu Wa Taala aturkan dalam kehidupan manusia ini untuk menstabilkan perjalanan hidup kita. Bila kita boleh mendengar, orang boleh luah, Allah tak pilih seseorang saja-saja dengan sebab tu untuk cerita ke kita satu benda. Tiba-tiba kita yang dipilih. Dengarlah, pergilah perempuan. Jadi seorang sahabat yang baik ialah yang mendengar dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika dia bercakap. Berbagai cara lah ada orang nak beri respon kepada bentuk pendengaran tu. Telinga tu dan betul mana sungguh tu nak dengar tu. Ataupun berbagai lah. Dia perempuan tengok mata dia kan. Maknanya ini ada memek muka yang macam mana. Dia Allah. Ada jenis-jenis begitu dia dengar, dia baca ke surat khabar tu, baca juga handphone tu. Dia dengar. Dia dah masuk ada orang jenis dia apa? Panggil apa? Kemampuan dia punya masuk tu lama. Dia apa? Istilah apa? Installing dia tu. Dia tak tengok pun tapi ingat habis masuk semua tu. Ada orang jenis gitu juga. Terutama kita dengar suami isteri bercakap lah. Tak tengok pun tapi ingat. Betul tak? Yang rumah sakit hati tu. Macam tak dengar je tapi dengar. Contohlah. Ini masing-masing lah kemampuan dia. Tengok tak pun, mata tak tengok tapi ingat. Hebatlah kalau tak ingat tu. Kena ubahlah cara. Jadi begitulah kita dalam kehidupan sehari. Sebab kita tak lari dari bercakap ni. Melainkan kita bisu. Bila kita tak bisu, mesti kita akan bercakap. Sewaktu mana kita nak kita bercakap didengari. Begitulah orang lain yang bercakap nak didengari. Jadi adabnya begitu puan, berikan pendengaran yang baik. Yang ke-8 meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Dia buat macam sahabat dia tu. Ini ambil perhatian. Tinggalkan seboleh yang mungkin. Dia soal nak berkecil hati, soal ni kadang-kadang ialah dia tak perasan. Saya pun sama, kita pun sama, kadang-kadang kita tak perasan. Bila dalam soal berbantah tadi, dia dah ada pendirian dia, dah kita ni mari kita tak perasan bahawa kita sedang mengecilkan hati dia. Itu minta maaf lah. Kalau pokok ada dalam hidup kita begitu, kita cepat-cepatlah minta maaf. Mari masa-masa tertentu, sebab kita tak perasankan. Tapi asasnya kena usaha supaya bila kita bersahabat ni jangan cepat ataupun jangan selalu sangat kita menaikkan. Kita tahu ada orang jenis dia bergurau ni, dia suka bantah ni, dia macam orang panggil apa istilah dia, apa ni, nak provoke. Dia bukan nak bantah sangat pun, dia nak jadikan suasana ceria. Dia provoke lah. Faham mana provoke tu? Dia macam tak setuju, tapi bukanlah nak tak setuju sungguh. Kita faham dah jenis dia ni gitu. Tu tak apalah. Jangan terlajak juga kadang-kadang. Terlajak punya dah kawan tu. Alah aku cakap dengan dia ni, saya akan cakap tak betul. Saya cakap tak betul. Tak bantah semua. Jadi gitu dah. Ada orang. Tapi ada orang yang dia tak boleh faham dah. Dia faham tak apalah. Faham tak maksudnya? Dalam hidup kita dia bercakap. Ada orang yang asyik dia bercakap, orang bantah cakap dia. Tapi dia jadi bahan gurauan. Itu tak apa. Tapi kalau sampai peringkat ada orang tak mampu, jangan terlajak. Akhirnya secara tak langsung senyap rupanya dengan sebab tadi lah adanya bantah tadi. Asyik aku cakap je ada je dia nak bantah. Asyik cakap je ada je nak bantah. Tak betul semua aku ni. Jadi di situlah terutama kita ni menuju umur lanjut ni, berhati-hatilah. Anak dengan ayah apa ni kan. Saya tak sebut soal sahabat ni semata-mata sahabat dengan orang luar. Kadang-kadang kita sebab dengan anak kita itu sahabat juga. Nabi kata sahib auladaka sab'an. Bila anak dah sampai umur 21 tahun ke atas, kita dah kena bersahabat dengan anak kita.
dalam hadis Nabi sebut. Jadi persahabatan itu bukan semata-mata dengan orang luar. Kita jadikan isteri kita sahabat tak? Macam mana? Isteri kita mungkin satu masa menjadi sahabat kita. Ada masa anak kita menjadi sahabat kita. Jadi di situ luaskan pengertian itu. Yang ke-10, yang ke-9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Kalau ada gelaran-gelaran yang dia suka, bolehlah. Yang tak suka tu jauh lah. Memanggil dia dengan nama yang terlebih disukai. Yang mana dia suka. Orang panggil dia Pak Su ke, orang panggil dia Pak Lang ke, orang panggil dia apa. Pok ke apa ke, ikutlah yang menjadi kebiasaan dia. Akhirnya insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung-sambung akan datang. Yang ke-10, memuji sahabatnya dengan apa yang ia ketahui daripada kebaikannya. Memuji sahabatnya. Sebab kalau yang dia tahu dia tak buat kebaikan tu, kita puji, kita buli dia pula. Dan memuji sahabatnya dengan apa yang ia ketahui daripada kebaikannya. Yang sekira-kira kita rasa kita puji dia tu, tidaklah sampai peringkat dia lupa daratan, dia jadi ujuk pula dah. Ini benda-benda yang sebab tu kita kata di tafahum tu, bila kita faham, hatta kita bukan saja mengenali dari sudut zahir, hati budi dia, hati budi, benda hati yang dizahirkan tu. Hati kita boleh tahu, dia ni insya-Allah mampu ni. Kalau kita cakap gini, dia mampu menerima pujian itu. Dia mampu menerima kutukan itu, bantahan itu. Mana kita faham sahabat kita mampu, tahap dia kita tahu. Kau jangan lebih-lebih. Dia tak boleh tu. Nampak kita kenal kan? Itu. Dia kalau gini kita maknanya kenal dah tu. Kita kenal tu. Kita tahu dah. Dia tahap dia macam ni je. Lebih pada tu putus dah dia. Putus dah dia. Dia putus dah tu. Jadi di situlah bila kita bersahabat, dianjurkan kita memuji, tapi memuji dalam konteks kita rasa dia mampu untuk menerima pujian tersebut, dan itulah keindahan kita memahami dalam konteks kita berkeluarga, berusrah ni. Dia panggil ta'aruf summa tafahum summa takafu. Peringkat kita sampai peringkat yang tinggi itu memanglah dia perlu kepada peringkat yang pertama dahulu baru sampai peringkat yang tinggi. InsyaAllah seterusnya adab-adab selanjutnya kita akan sambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.